Exhaust super race okey tak? Tak pasti. Selain hot beat, super circuit okey tak? Okey, super circuit yang tak silap 421 dia pendek tau. Tak berapa minat sikit lah. Tak berapa minat. Fazrin, location kedai kat mana? Tak ada kedai. Tapi aku hari-hari ada kat bengkel. So bengkel yang aku melepak tu adalah bengkel Hasan lah. Geng-geng JB tahulah. Dekat Saling. Belakang JPO. Okay, JPO JB, Johor. So aku tune dekat area situ. Sebab area situ jalan dia straight, traffic kurang. Lepas tu memang tu tempat drag tau dulu. Jalan tu jalan ada event buat drag times to you. Alright, bab piping tabung tengah berapa biji? Alright, Kimi Paso tanya bab piping tabung tengah nak letak berapa biji? Dia tak affect performance bro. Dia tak affect performance. Dia sebagai penyenyap ataupun peredam bunyi. Dia senyapkan bunyi exhaust yang bingit tu lah sebelum sampai ke hujung tu. So depend. Kalau aku masih NA, aku akan letak 3 biji kat tengah tu, termasuk yang paling belakang tu 4. Memang nak bagi senyap lah. Aku akan pakai custom besar-besar, bagi fiber banyak. Tapi yang penting straight. Dalam dia tu straight, bukan ada pusar-pusar ke apa, bukan. Suggest cam yang sesuai untuk kereta saya bang. Cam yang sesuai? Tak ada. Pakai cam standard. Oh, okay, sorry. Untuk geng 2.0 dan 1.8, actually the best modification yang korang boleh buat untuk enjin korang adalah cam. The best modification adalah cam. Cam apa? Cam 2.4. Okay, tapi cerita dia cam 2.4 ni dengan cam pulley 2.4 tau. Bukan cam 2.4 saja, nak ada cam pulley ataupun Mavic Gear 2.4 tu. Sekali dengan gigi gear dia tu. Nak sekali dua benda tu. Tu the best. Sebab apa? Okay. Duration dekat 2.4 is the best untuk NA. Serius. Simply put, itu the best lah. Semuanya balance. Intake dia balance. Maksudnya duration dia buka, lepas tu duration dia masuk balik tu balance. Duration exhaust dia balance. Memang best. Alamak Brian, kau tanya soalan apa? Tak ada pun. Tanya balik Brian, tanya balik. Cam 1.4, Cam 1.8 sama je dengan Cam 2.0. Sekejap, Brian tanya apa tadi? Brian merajuk lah. Adi, ST S1 lagi okey kan? Depend di. Kalau nak bunyi berap-berap, S2. Tapi aku actually lebih prefer S2 lah. Kalau kau tanya aku. Mana kau tanya ni? Brian. Tak ada pun. Kau game aku ni Brian. You. Mana? Tak jumpa pun Brian.
Load bla 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 bla. Tak ada lah. Penat cari. Tengok pada tebur-tebur besar tukar konsep. Kalau dah masuk Evo X Camp kena tukar balik 2.4 lah kan. Yeah. That's the best lah. Meteor system to reach. Alright. Okay. Kadang-kadang ada orang yang ada naik check engine light system to reach ataupun system to lean. So apa maksudnya tu? Kan? Siap ada, hari tu ada macam bergaduh-gaduh sikit kan pasal dia to lean lah, to reach. Actually itu adalah closed loop fueling. Okay, so closed loop fueling ni dia hanya ada pada ketika idle dan cruising. Itu adalah self-learning features yang ada pada ECU kita lah. Okay, so ECU kita akan adjust bila perlu tambah minyak, bila perlu kurangkan minyak untuk maintainkan stoichiometric iaitu 14.7 AFR. Itu saja. So, bila keluar check engine light, system to reach, maksudnya kat sini, ECU detect minyak fueling tu terlebih banyak sangat. So, dia pun ambil langkah yang sepatutnya lah, dia cuba reducekan minyak tu. Tapi dengan reduction yang dia ada 25% tau, reduction. Dia cuba kurangkan minyak 25% pun masih banyak lagi minyak. So, that's why naik check engine light, system to reach. For system to lean, the other way around. Maksudnya asyik cruising, asyik tak cukup minyak, ECU duk tambah minyak tapi tak cukup juga untuk cruising ataupun idle, dia akan naik check engine light, system to lean. Kenapa jadi macam tu? Okay, korang modify dan datang untuk tune. Bila tune, tak buat muff scaling, tak check fuel trim tak tu. So basically bila tak buat muff scaling, korang dah modify apa segala intake, segala exhaust, bila korang tak buat scaling, apa yang terjadi adalah bila fuel trim itu lari, ni nak beritahu bahawa sebenarnya load yang tuner nampak dekat dalam laptop tu salah dia lari. Okay, so itulah bendanya. Tak ada orang rasa lepas tune kenapa macam masih mau lagi, sebab load tu salah. Tuner nampak load tu sendiri salah. So tuner should be able to detect either the load is correct or not. Tu je. Go Eric, NA dapat berat-berat boleh, pakailah high cam. Alright, MJ Edward tanya, 11T stroke 1 hashtag 1 hashtag 2 selain tebur lain apa dia beza? Okay, 11T yang stroke 1 ni hashtag 1 ni adalah Evo punya head, hashtag 2 ni adalah RA punya head. Kita orang dah try tau ukur CFM, macam sama je, macam tak ada perbezaan. So tak tahu tang mana yang berbeza tu, tak tahu apa yang beza. Hai Mai Ramai. Betul lah, exhaust sensor yang detect benda tu sama ada lean ataupun reach. Disebabkan dia detect benda tu, minyak tu terlampau lean ataupun terlampau reach. Dia detect minyak tu banyak, dia cuba kurangkan minyak, ECU cuba kurangkan minyak tapi tak dapat. So that's why dia naik check light, fuel system to reach. Macam tu lah. Welcome. No problem bro, no problem. Ada lagi tak soalan yang korang nak tanya?
Korang tahu tak? Aku ajar anak aku bila tengok TikTok ke video kat TikTok, abah ni dajal. Lagi kau nak suruh aku buat video TikTok. Oh, itulah aku terperasan juga time aku tengah membebel lah. Diorang tanya throttle controller, tak membantu. Sebab dalam kita tune ECU, boleh tune benda tu sekali. Ada dalam ECU kita, ada built-in function. So tak perlu pun beli throttle controller ke apa jadah tu, tak perlu. Manual boleh tak shift gear letup? Boleh. Tak ada masalah. Boleh buat. Tapi basically itu melibatkan disable muff sensor. Aku pernah buat dan aku tak nak buat. Ajim, 421 panjang pendek ke panjang? Panjang macam Hotbit punya. Tu yang terbaik. Hotbit punya panjang tu panjang gila tau. HKS Elegant Max. Oh, berat tu exhaust tu. Aku not really sure lah bro. Aku pernah nak beli dulu. Aku rasa dia banyak fabric material dan dia banyak compartment nak bagi senyap. So agak restriktif sikit lah. Fikri tanya, apa kelebihan bolt-on turbo? Okay. Kita sentuh pasal turbo pula Oh, sorry lah geng-geng turbo. Aku menodai korang hari ni. Tak cerita pula pasal turbo Okay guys. Tadi aku ada cerita pasal NA macam mana dia berfungsi, betul tak? Dia tak ada apa-apa yang tolak angin tu masuk dalam enjin. So turbo itulah function dia. Dia increase ataupun dia naikkan lagi isi padu udara yang masuk dalam enjin supaya bila lagi banyak udara yang masuk dalam enjin, lagi banyak minyak kita boleh pancut dalam enjin tu untuk bakar udara tu, betul? So lagi besar pembakaran dia. Lagi besar pembakaran, lagi besar letupan. Lagi besar letupan dia, lagi kuat dia tolak piston ke bawah dan menghasilkan daya kilas ataupun torque kat enjin tu. So that's why turbo lagi power dan lagi pick up. Sebab tu. Second, turbo ni, okay, let's say korang maintain wide open throttle dekat NA, maksudnya tekan pijak ke lantai berdiri kan. Siapa ramai geng-geng NA kat sini tekan berlumba berdiri, tekan pergi kejung kat sini kan. Alright, masa korang tekan habis tu, apa yang terjadi adalah korang punya butterfly plate dekat throttle body tu terbuka habis kan. So pressure dalam enjin, tekanan udara dalam enjin, tekanan udara dalam dalam enjin masa intake stroke, masa valve intake tu terbuka, lepas tu piston ni duk sedut udara daripada luar masuk ke dalam. Tekanan udara tu ni sebelum piston tu naik balik tau. Tekanan udara tu adalah sama dengan tekanan udara dekat luar ni. Ni. Tekanan udara kat luar ni kita panggil sebagai atmospheric pressure. So ni tekanan udara kat luar ni kita panggil sebagai 1 atmospheric pressure ataupun 14.7 PSI. Okay, kalau kita nak sebut pasal pressure lah. So itu je. Apa tekanan udara yang ada kat luar ni, itulah yang korang dapat masa korang tekan dekat dalam NA. Kalau turbo, dah lah ada tekanan udara daripada luar ni. 1 atmospheric pressure ataupun 100 kPa, 100 kilopascal kan. 1 bar lah, 1 bar. Ni. Tekanan atmosferik udara ni 1 bar. Korang tambah lagi boost
ataupun tekanan udara positif ke dalam enjin. Udara tu dah banyak tu, korang tambah lagi udara lagi, sumbat lagi. So lagi banyak pancutan minyak yang kita dapat pancut dan lagi banyak, lagi besar pembakaran tu kan. So performance dia lagi tinggi lah, okay, lagi kuat dia meletup apa semua tu, okay. Tapi cerita dia, kita nak cerita pasal cruising, paling best. Sebab apa cruising ataupun jalan jauh tebur lagi jimat minyak berbanding NA. Alright, sebab tebur masa NA, masa kita cruising sama je macam NA, tak ada beza pun. Yang membezakan dia adalah cruising NA dekat highway tak ada boost tau. Kita cruising, kita tak boost lah, tak boosting kan. Kita cruising, kita umpama tekan habis tekan 80%, 90% dekat NA, tapi dekat tebu kau actually tengah maintain throttle 30%, 40%, 50% macam tu je, dengan penggunaan minyak yang jauh lebih kurang, yang lagi kurang berbanding NA. Disebabkan turbo tu dia pancut masa dia dekat negatif 5 PSI, negatif 10 PSI, actually FU ratio dia time tu 14.7, 13.5 berbanding NA dekat negatif 15 PSI, negatif 10 PSI tu, NA time tu kau dah kena 12.7 AFR. Lagi kecil nombor dia, lagi banyak minyak digunakan lah, 12.7, 12.6, 12.5. Faham tak kenapa dia save minyak? Itu dia. Alright. Bolt on turbo kena spesifik, kena nak beli yang macam mana untuk Inspira, ada tak ada spesifik brand, memang satu jenis je, which is daripada Mitsubishi Lancer Rally Art ataupun Mitsubishi Lancer Evolution. Yes, betul. Nice one bro. You've done a lot of reading apparently. Alright, Faiz. Idola, kenapa aku nak kena jawab soalan daripada Idola? Minyak enjin yang sesuai untuk turbo. Kau yang ajar aku kod mobil tu best. Aku guna mobil sampai sekarang. Bot 1.8. Berapa tinggi boleh boost? So far aku, kalau geng-geng 1.8 ni aku boost 0.7, 0.8. Consider safe. Mod yang sesuai untuk turbo to get 400, okay. Faiz. Aku tak pasti kau dah join aku masa awal-awal tadi. Aku ada cakap pasal dyno number dekat aku. Okay, sebab macam ni, aku punya dyno number yang ni guna EvoScan ni, aku calibrate dengan mainline dyno dekat Along RMD. Dekat Along, Evo 10 stock tune, memang dah tukar exhaust, dah tukar intake. Dengan TD05 aku dah tune 280 wheel horsepower. 280, untune 240, 250 wheel horsepower. Okay, itu horsepower dia. Kinugawa TD06 SL2, dekat bacaan aku dah tune 330 wheel horsepower. Ni untuk Evo 10 4 wheel punya geng lah. 320, 330 wheel horsepower. Owner dia tadi ada tengah online. Ni Alfian. Okay, Alfian pakai spek yang lebih kurang dengan Kinugawa ni lah, 20G. Horsepower dia dapat 330 wheel horsepower. Beza antara 280 dengan 330 tu dalam 50 horsepower antara TD05 dengan 20G ataupun Kinugawa TD06 tu. Okay, 20G tu adalah kipas daripada TD06. Alright, perbezaan 50 wheel horsepower kat situ. So kalau nak cerita 400 wheel horsepower, aku assume itu adalah level Kinugawa tadi. Alright, ataupun MHI 18K. 400 wheel horsepower, kita cerita Dynojet punya nombor lah, bukan tak cerita mainline Kita cerita Dynojet punya nombor. TD05 boleh.
Boleh. Dengan syarat water methanol. Ataupun kalau boleh dapatkan minyak petrol E85, 400 wheel horsepower baru boleh. Kalau setakat pump gas RON 100, RON ni tak dapat. Takkan dapat. Sebab limitation kepada turbo tu sendiri. Right? Okay. Kita cakap pasal turbo guys. Kita cakap pasal turbo. SST gearbox. Stock boleh tahan how many wheel horsepower. Not how many wheel horsepower. How many wheel torque. Kalau ikut Syamil cakap 350 foot pound. 350 foot pound dalam 487 Newton meter torque. Macam tu. Okay. Alright, kita cakap pasal turbo So ada orang kata, okay geng-geng turbo, this is your prime time. Ini masa anda. Okay, dah 2 jam kita bersiaran. Okay, geng-geng turbo. Macam mana nak pilih turbo nak dapat wheel horsepower yang kita nakkan? Alright. Let's say korang beli turbo. Aku dah beli turbo ni. Aku beli turbo 3076R Gen 2. Okay. Berapa? 11K. Okay. Berapa dalam kepala otak nak dapat? Wah, aku tengok kat YouTube 500 lebih, dekat 600 horsepower ni geng-geng US pakai. Tarik nafas panjang nak tune dapat 600 horsepower kat sini. Tak dapat bang. So cara macam mana kita nak dapatkan estimation berapa horsepower kita dapat, berapa horsepower kita boleh dapat extract daripada turbo tu adalah melalui airflow. So airflow, kalau kita beli turbo, korang boleh Google sekarang ni. Korang cari lah turbo untuk Evo 10 lah, let's say MHI. MHI So MHI 18K. Dia akan cakap bla 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 bla, korang baca kat description tu, dia akan cakap 52 pound of air. 52 lbs of air. Maksudnya dia boleh flow 52 pound 50 pound tekanan udara. Bukan tekanan, 52 CFM cubic feet per meter. Daripada turbo ke enjin. Itu dia punya flow rate. Kita panggil flow rate FLOW rate. Okay. Kadar flow dia. Kadar aliran dia. Alright. 52 pound of air being moved. Kita kena darab 10. Maksudnya 520 horsepower. Itu adalah crank horsepower yang dia boleh hasilkan pada tekanan optimum. Tekanan optimum untuk MHI 18K adalah 1.8 bar tak silap. Saya 1.7 bar. Okay, 1.7 bar tak silap. Tak ingat tak ingat compression map dia betul macam mana. Alright, tu 1.7 bar tau. Cerita dia 1.7 bar ni daripada 3000 sampailah 7500 RPM tu bantai 1.7 bar. Enjin kau dah build ke? Okay. Cerita dia enjin dah build Okay, kononnya enjin dah build. Ataupun kononnya percayalah dengan tekanan tu. Alright. Okay. So kita boleh dapatkan 520 horsepower crank dekat enjin. Convert kepada wheel horsepower, kita akan loss about 25%. 20 hingga 25% daripada horsepower dekat enjin tu, dia akan kurang 20 hingga 25% dekat wheel. Okay, let's say kita dapat tadi 520, kita bahagikan 20%. Alright, 520 kita bahagi 20%, 0.8. Apa aku buat ni? Darab 0.8. Sorry mat teruk. What the fuck aku buat ni? 520 darab 0.8. 416. Saya punya ni inverted 520 0.8.
Alright. So, daripada MHI tu, ini je dia boleh bantai. 416 wheel horsepower. Okay, ni kalau 0.8 tau, belum 25%. Dia depend. Ada kereta okay, ada kereta tak okay. So let's say kita pesimis lah. So max dia boleh churn out at 1.7 bar adalah 390. 400 wheel horsepower lah Ini cerita dia 400 wheel horsepower ni dengan minyak yang cun. Okay, dengan minyak yang cun. Kita tak ada minyak yang cun tu. Okay, E85 yes kan. Tapi ni nombor Dynojet lah. Ni nombor Dynojet boleh lah. RON 97 V-Power boleh. Okay. So kalau let's say kita nak aim 500 horsepower, kita kena dapatkan, kena guna formula tadi tu lah. So maybe kena cari turbo yang boleh flow 72 pound, 68 pound angin, baru boleh dapat 500 horsepower. Melainkan kita boost tinggi. So kita extract every bit of that turbo. Nombor yang saya cakap tadi tu, 52 pound tu, adalah nombor di mana boost pressure tu dalam keadaan yang selamat untuk turbo tu. Sebab kita tak nak overspin turbo, kita tak nak terlebih pusing kipas turbo tu sebab dia boleh bersepai ataupun dia boleh rosak lah bilah dia. Ni kita cerita pasal selamat lah. 54 pound. Yes. Itu dia pemilik MHI. Kita up sikit. Alamak MHI. Okay. Alright. Oi Yan. Welcome. Thank you sudi join. Oi, berpeluh King masuk Oh, King on the way tengah buat 800 horsepower. Okay. So ada apa-apa soalan tak tadi? Bang. Oh, boleh. Nanti ada masa kita tune. Berpeluh. Boleh, tak ada masalah Farid. Orang nak cakap macam mana pun aku rasa rigid je. Chassis Lancer Inspira rigid sama macam Evo. Orang cakap lah apa pun, aku rasa rigid. Kita tak ada masalah chassis. Tapi kalau Twill 400 is more than enough kot. Serius, bersepah pergi. Tak payah cakap 400 lah, 350 pun bersepah lah pergi. Tapi Evo manual lembik, gear 5 lembik bro. I dah bawa 2 Evo manual, aduh, gear 5 dia betul-betul lembik, memang kena modify. Welcome Idola. Jim, okay, selain engine 4B, aku boleh tune wajah. Wajah, lepas tu Subaru, Toyota FT86 ataupun Subaru BRZ tu. So far tu je lah. Aku nak fokus yang ni dulu. In the meantime, actually aku tengah belajar nak tune Mazda, Honda, benda-benda lain lah, Volkswagen, konti-konti ni. Tapi aku anggap diri aku ni sebagai orang yang passionate pasal technical dengan mechanical kereta tau. Masalah dengan kereta konti ni, minta maaf cakap lah, diorang tune, diorang flash. Okay. Macam mana kau nak tahu minyak kau, macam mana kau nak tahu load tu betul, macam mana kau nak tahu knock tu ada ke tak ada, macam mana kau nak tahu benda-benda macam tu tau, kau tak tahu. Dia ada custom tuning lah maksudnya. Ada,
Tapi itu bukan benda yang normal dekat dalam scene ataupun dekat dalam dunia konti. Diorang lebih banyak stage. Beli barang ni, kira stage ni tune, reflash lah, remap. So macam tu je lah. Gearbox auto, horsepower turbo loose. Okay, gearbox auto kan ada banyak jenis kan. Basically kita panggil dia sebagai fluid coupler lah. Dia lebih kepada valve body dekat gearbox auto tu cuba kurangkan torque. Dia cuba control torque kat situ. Sebab bila kita push lebih, dia akan naik check engine light ke, dia akan cut power dekat gearbox tu sendiri. Dia akan slip kan. Kalau saya gearbox auto, saya akan cari turbo besar yang lambat spool. Turbo besar yang lambat spool untuk jaga gearbox tu, daripada tiba-tiba kalau kita pakai turbo kecil yang spool cepat power kan, dia akan menjahannamkan cepat sikit kot gearbox tu. Ni cerita Attract kan bang kan? Attract ya, saya rasa tu paling best lah. Tu solution paling logik lah buat masa sekarang. Ui, Afif. Amboi, mentang-mentang dah dapat voucher 100. Kalau buat best CVT ataupun manual, of course manual. Tapi CVT, kalau korang ni dekat dengan bengkel aku boleh try kot. Satu kereta, kita orang ada CVT turbo, kita orang ada 2.4 CVT turbo, kita orang ada 1.8 CVT turbo, 1.8 manual turbo, kita orang ada 2.0 CVT turbo. Macam-macam ada. Boleh try lah. Dia depend pada penggunaan orang tu sendiri. Maksudnya kena guna turbo yang buntut besar supaya dia lag sikit. Nak bagi dia lag sikit, sebab kalau dia spool cepat sangat macam turbo buntut kecil, gearbox tu cepat jahanam lah. Tapi kalau power dia okey-okey, tak ada masalah bang. Pakai buntut turbo kecil, TD04 dah sedap dah tu Attract. Hai Medan, ketawa sikit. Okay, Edward tanya manifold yang Mac baru beli. Itulah manifold yang aku pakai selama ni, Edward. Aku pakai manifold yang sama. Pandangan aku memang mantap, terbaik. Sorry Pian, nanti kita ada masa kau bagi kereta aku nak renjan 2 bulan, aku settlekan masalah tu. Alright. Toke besar tanya. Nak tahu pasal Tefra V3. Right. So for those who doesn't know, Tefra ni adalah nama besar lah dalam Evo community. Dia daripada zaman Evo 789 lagi. So dia adalah coding ataupun software engineer. Dan dia buat benda-benda ni during his free time. So dia ada 3 versi dalam Evo 10, V1, V2, V3. V1 is the free one. V2 dah tak berapa nak wujud. Dia dah obsolete sebab dah keluar V3 kan. So V3 ni menggantikan V2 ni. So yang V3 ni adalah yang paling power. Okay, dia ada banyak sangat features dia. Kita cakap kita go through one by one Okay,
So basically kalau Tephra V3 ni, the most prominent features is the alternate switching maps lah. So alternate maps ni maksudnya dalam ECU standard tu ada banyak maps, ada banyak, kita boleh tukar map daripada map nombor 0, nombor 1 sampailah map nombor 9. Map kau nak guna map untuk RON 95 low boost ke, RON 95 high boost, RON 97 low boost, RON 97 high boost ke, map tak nak bagi kereta start ke, map nak bagi bengkel bawa kan, tak percaya orang bengkel kan, bagi RAM sampai 2000 RPM je, boleh. Map nak bagi apa last copec kan, maksudnya engine standard tapi sebab kalah punya pasal, tukar map tu kayaknya tak kisahlah, enjin barai pun barai lah, janji aku menang kan, boost 3 bar contoh, pakai lah map tu. Alright, tu ini kita baru cerita pasal map dia lah. Nombor 2, Tephra V3, kita boleh set MyVac profile. Memang kita boleh set MyVac, tapi MyVac profile ni dekat Tephra V3, dia kita boleh set MyVac tu macam kita set boost juga. Maksudnya gear 1, gear 2 kita nak guna MyVac scan macam ni. Contohnya kita ada masalah spin teruk sangat, kita boleh guna MyVac untuk kawal wheel spin ataupun overboost. Okay, faham Okay, nombor 3 adalah function knock TPS cut. Maksudnya kita set, let's say tiba-tiba kereta kita tu ada knock gila lah, sampai 3 ke 4 ke, dia akan savekan enjin kita tu dengan apa? Dengan cara dia cut throttle. Let's say kita tengah boosting kan, tapi tiba-tiba ada knock tu sampai 9, 10 kan. Dia ECU detect benda tu, dia akan cut kita punya power. Dia akan cut throttle, maksudnya throttle body tu tertutup balik untuk selamatkan enjin kita. Okay, nombor 4, dia ada live tuning. Okay, siapa yang pernah tune dengan aku mesti tahu kan, kita tune kereta, buka enjin, tune, dah run, lepas tu matikan enjin, kena flash, lepas tu on enjin kan. So dengan Tephra V3, tak payah nak buka tutup enjin, tak payah. Just buka laptop, setting macam kita tune standalone. Okay, lepas tu nombor 6, kita ada apa nama benda tu? Dia lebih bijak-bijak sikit, aku lupa benda apa. Tapi tu yang main point dia lah. Dia berkaitan dengan boost, tapi aku lupa benda apa. Tu yang main adjustment dia lah. Yang paling penting tu pasal knock tu. Okay, kita tak tahu, kadang-kadang kita dah tune cantik kan, tiba-tiba ada masalah, kau punya fuel hose bocor ke apa kan, minyak tak cukup, dia cut dah. Alright. Siapa yang pakai Tephra V3 ada special sikit. Aku tak adalah pergi charge 9 kali aku pergi tune. Adalah nanti pernah kita sembang. Alright. Edward, dah 2 tahun Edward kau tanya aku, kau dah convert 4 kaki ke belum ni? Intercooler kalau beli kat Shopee tune ke tak? Tengok dulu intercooler apa. Okay. Pada aku depend pada design, depend pada ketebalan, depend pada smoothness ataupun aku terlupa, no lift to shift. No lift to shift, betul. Untuk Tephra tadi ada no lift to shift, maksudnya tak payah angkat ni lah. So ada acah-acah Volkswagen sikit, bram, macam tu. So aku beli intercooler aku pun kat Shopee actually, tapi intercooler tu memang aku dah survey lah. Tu intercooler 4 inci. 3 inci setengah, 3 inci setengah. Memang very thick. THICC. How much difference between Evo MyVac actuator versus Inspira? Macam tak ada difference kot. It's just
on off switch actually. Okay, Executan tadi tanya. Myvac solenoid, Inspira versus Evo versus Lancer. Again, dia sama macam map sensor tu. Dia different manufacturer tu je. Tapi daripada segi tuning ada sesetengah, ada beberapa isu lah. Contoh let's say kereta tu, enjin tu dan actuator tu datang daripada enjin 2008, dia macam tak ngam kalau pakai ECU lama. Ke dia boleh ngam? Aku lupa. Tapi kalau macam let's say Inspira 2011, dia pergi pakai Myvac lama, dia macam tak ngam sikit tau. Aku lupa lah. Basically bacaan dia tak smooth. Dia macam let's say kita set 30% kan, kadang-kadang dia overshoot. Let's say kita set Myvac tu 30 degrees contoh. Kadang-kadang dia overshoot tau. Dia overshoot by banyak juga. 40, dia macam sometimes dia gila. Kadang-kadang dia macam tak follow. Kadang-kadang lah, ini isu yang kadang-kadang jadi. Tak tahulah kenapa. Kalau pakai external wastegate boleh tambah HP tak bangkak? Kalau kita faham konsep external wastegate versus internal wastegate, kita just tahu dia adalah mekanisme untuk control boost. That's all. HP datang daripada of course boost, then datang daripada minyak yang betul, daripada fueling yang betul, then datang daripada ignition timing. Okay, 3 ni yang control power. Okay, orang kata pakai external wastegate terus tu. Ya, betul. Sebab apa? Dia pergi lock, dia pergi pakai let's say spring tu 1.4 bar. So 3400 RPM 3500 RPM tu pun dah 1.4 bar, sampailah till Jannah sampai 7000 RPM pun dia maintain dekat situ. Yang best pasal external wastegate adalah dia, ataupun internal wastegate yang boleh adjustable tu, adalah dia maintain boost pressure tu dengan mantap. SST boleh buat fart tak? Boleh tanya siapa-siapa ada, kita boleh buat fart, tapi bukan fart macam Volkswagen tau, tapi dia more noticeable. Macam kita tukar lagi kan, kan, itu SST tau. Kalau kita buat fart yang muat SST fart tu, dia jadi macam ni tau, macam tu. Dia, tapi kalau Volkswagen dia lebih panjang dan lebih prominent, lebih kuat. Sebab cara ECU dia, cut timing, cut TPS, cut fueling lain. Cara ECU kita bukan macam itulah, kita just bagi ignition cut je. Of course, 1K okay apa? Ke kau nak beli AMS punya 4,000 babe? Okay, so dah, I think that's all good. So thank you guys. 2 jam setengah membebel non-stop. Tak termasuk siang tadi lagi testing phase tu kan. Thank you so much guys. Kalau ada, so please jot down. Sekejap alamak. Okay, aku bagi nombor telefon aku kat sini. Siapa-siapa yang ada nak WhatsApp ke, message ke, right, sekejap. Okay, so siapa-siapa yang ada nak WhatsApp ke, message ke, bolehlah guna benda tu. Sekejap, mana datang, aku tak pasti lah.
Ada nampak nombor telefon terbang-terbang ke? Sekejap. Okay. So bolehlah kat sini WhatsApp call. Korang jot down nombor telefon aku kat sini. Alright. Okay. Boleh jot down lah nombor telefon aku kat sini, nak tanya apa-apa ke, WhatsApp personal ke. Maybe kadang-kadang lambat sikit balas, tapi I will try to go one by one your inquiries lah pasal ni. Okay guys. Thank you so much. So it's almost 11:30. I think that's all for today. Thank you guys for joining this very first live session from Tunetics. So hope to see you guys engage more in the near future. Maybe in the next session. Maybe. I hope MCO ends soon lah sebab can't wait to see you guys. Okay. Sebab ramai je yang tergendala kita nak buat tuning trip. Pergi utara lah, pergi Kelantan, Terengganu, pergi Labuan pun ada Aduh, sorry guys. Okay. Thank you. Thank you all. Share this live if you feel this is very informative. Share this live. Okay, bye. Alamak, macam mana nak end?